Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Pematang Pau. Keempat. Tuan Yang Dipertua, Saran Baru Perkhidmatan Awam atau SPBA diperkenalkan pada 1 Januari 2012, namun pelaksanaannya telah mengundang keresahan di kalangan pejabat awam seperti mana yang disuarakan wakil mereka QPEX maupun kesatuan-kesatuan yang lain. Sebagai sebuah kerajaan yang didukung oleh rakyat, kerajaan sentiasa meletakkan kepentingan kebajikan dan kesejahteraan rakyat teramai di atas segala-galanya. Kita sentiasa merasai denyut nadi dan mendengar keluh kesah rakyat. Justru itu, kerajaan pada 12 Januari 2012 telah memutuskan supaya struktur saran baru yang diperkenalkan dikaji semula. Dan pada 8 Mac, saya telah mengumumkan bahawa SPBA dibatalkan dan skim saraan akan kembali kepada sistem saran Malaysia dengan penambahbaikan tertentu. Dalam rangka SPBA, kerajaan telah mengadakan forum perbincangan bersama QPEX dan wakil persatuan melalui 3 majlis bersama kebangsaan yang bersidang sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Di samping itu, mesyuarat tidak berkala lain juga diadakan antara pegawai tertinggi kerajaan dan ahli-ahli majlis tertinggi QPEX. Kerajaan juga menerima memorandum daripada QPEX dengan tuntutan-tuntutan tertentu yang telah dikaji dan diambil kira dalam pengubalan SPBA. Sepanjang tahun 2011, sebanyak 13 mesyuarat utama bersama QPEX telah diadakan merangkumi mesyuarat dengan majlis bersama kebangsaan, taklimat pada ahli majlis tertinggi QPEX dan siri perjumpaan bersama QPEX pada tahun 2011 yang membawa pada termaterinya memorandum persefahaman mengenai pelaksanaan SPBA antara JPA dan QPEX yang ditandatangani pada 28 Disember 2011. Pihak QPEX telah menyenaraikan 7 perkara di bawah SPBA untuk diteliti semula oleh kerajaan, iaitu pemindahan mata gaji yang kurang adil, kekanan tidak diberi pengiktirafan, gaji maksimum, grade yang kekal dan tiada pergerakan, kenaikan gaji 7 hingga 13%, penukaran gelaran jawatan dan jurang gaji antara kumpulan pengurusan tertinggi dan kumpulan pelaksana. Dengan pembatalan SPBA dan pengenalan semula SSM yang ditambah baik, sebahagian besar permasalahan yang telah dibangkitkan QPEX telah dapat ditangani. Bagi isu yang masih berbaki, saya telah mengumumkan penubuhan sebuah suruhanjaya yang akan dianggotai oleh semua pihak berkepentingan termasuk QPEX untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik perkhidmatan awam Malaysia yang bukan sahaja melibatkan sistem saraan tetapi juga rupa bentuk perkhidmatan awam masa depan yang diperlukan oleh negara. Suruhanjaya ini akan bekerjasama berasaskan prinsip musyawarah, perundingan dan permuafakatan. Terima kasih atas penjelasan yang amat Perdana Menteri dan keputusan untuk membatalkan skim yang tentunya dirancang secara tidak telus dan gapah-gapah sehingga menimbulkan keresahan. Saya bimbang kerana apakah ini mungkin atas cadangan Senator Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Jeri Jala melalui penubuhan pembentukan konsultan. Kerana pengalaman selama ini, Jabatan Perkhidmatan Awam cukup wibawa untuk memahami permasalahan dan mengendali urusan ini. Tidak perlu dibebankan dengan peruntukan keuangan besar untuk mendapat maklumat dan khidmat konsultan, kemudian dengan kos yang begitu tinggi, hanya difahami kemudian ada keresahan. Padahal sesiapa saja yang meneliti cadangan awal nampak tidak memahami hasrat pegawai-pegawai kerajaan dan perkhidmatan awam, terutamanya peringkat menengah dan rendah. Maka usul yang dikemukakan itu adalah usul yang rata-rata dianggap amat tidak adil kepada golongan berpendapatan menengah dan rendah. Sekarang ini isunya ialah apakah pengalaman ini menunjukkan bahawa kerajaan pulih semula imej dan credibility
Perkhidmatan Awam menyerahkan kepada badan yang punyai kewibawaan dan pengalaman melaksanakan dan memastikan golongan berpendapatan menengah dan rendah diberi pertimbangan. Kos sara hidup meningkat dan oleh demikian apa yang dituntut oleh QPEX yang kira ada kaitan untuk meningkatkan jumlah minima walaupun tuntutan QPEX itu RM700, saya percaya Mahkamah Perdana Menteri harus menimbangkan implikasi kewangan, tetapi sebahagian dari tuntutan itu harus diambil kira. Dan keduanya diambil juga kesan dari kos faedah perumahan pegawai kerajaan yang dahulunya ditetapkan pada 4%, sekarang ini dinaikkan 6.5%, yang tambah membebankan pegawai-pegawai peringkat menengah dan rendah. Jadi saya pohon penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana untuk menangguhkan pelaksanaan SSM dan Suruhanjaya itu akan mengambil masa yang panjang. Tapi untuk memberikan penegasan bahawa masalah pegawai kerajaan di peringkat pertengahan dan rendah ini diberikan perhatian khusus. Terima kasih. Tuan Yang Bertua, saya tidak nafikan bahawa ada kelemahan tertentu dalam proses penentuan. Sebenarnya apabila saya umumkan dalam ucapan belanjawan pada bulan Oktober tahun sudah, saya bagi komitmen kerajaan yang jelas bahawa kenaikan gaji itu naklah berpandu kepada prinsip kenaikan 7 hingga 13% dan juga kenaikan gaji tahunan 80 hingga 320. Itu merupakan komitmen kerajaan. Tetapi apabila diterjemahkan dalam bentuk keputusan, dia agak lari daripada pengumuman yang saya telah buat. Sebab itu kerajaan ambil keputusan membatalkan SPPA kembali kepada apa komitmen yang saya telah buat dalam Dewan Yang Mulia. Itu sebenarnya Tuan Yang Bertua, dan ini adalah kerana kita amat prihatin dengan permasalahan yang beban yang dipikul oleh golongan terutama golongan pelaksana dalam perkhidmatan awam. Jadi sebab itulah keputusan sedemikian telah dibuat Tuan Yang Bertua. Terima kasih, Mas Sri.